Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memilih perubahan dalam pendidikan semasa yang bertajuk aspirasi murid. Yang pertama, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Auni Martia binti Mak Nizam dari kelas 22A Bahasa Melayu. Program PISMP ambilan Jun 2021, keluaran Mei 2026, semester 2 dan juga tahun 2. Seterusnya kita lihat daripada definisi aspirasi murid. Definisinya menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, aspirasi merujuk kepada keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu, yang mana murid yang baik akan berusaha untuk meningkatkan daya saing dalam diri mereka untuk bersaing secara sihat sesama rakan-rakannya. Kemudian murid juga akan melihat usaha rakan-rakan dan juga berusaha lebih keras sebagaimana rakan-rakannya yang lain. Selain itu, persekitaran sekolah juga memainkan peranan yang penting untuk murid itu belajar dalam keadaan yang selesa dan juga dalam keadaan yang bersedia. Dalam masa yang sama, pihak sekolah juga akan memastikan murid yang dihasilkan itu berkualiti dari segi inteleknya, rohaninya, emosinya dan juga jasmani. Yang kedua, sistem pendidikan Malaysia berhasrat untuk memastikan setiap murid mencapai potensi sepenuhnya dan juga setiap pemimpin sekolah, guru, ibu bapa dan masyarakat mempunyai peranan dalam memastikan generasi ini mencapai aspirasi yang diharapkan. Jadi di sini kita semua pihak mestilah berganding bahu dalam usaha mencapai aspirasi murid di negara ini. Baiklah, antara aspirasi murid ini, perkara yang ditekankan di dalam ini ialah pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran bahasa, etika dan kerohanian dan juga identiti sosial. Kesan yang pertama ialah kesan peningkatan tahap akademik. Murid akan meningkatkan tahap akademiknya melalui menguasai dalam penguasaan kemahiran utama iaitu kemahiran literasi dan juga kemahiran numerasi. Kemahiran literasi ini membawa maksud kemahiran dalam mendengar, bertutur, membaca dan juga menulis. Manakala kemahiran numerasi pula ialah kebolehan murid itu dalam melakukan operasi asas matematik. Jadi kedua-dua kemahiran ini mempunyai kepentingan dalam kehidupan murid yang mana mereka akan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian murid yang kurang menguasai kemahiran-kemahiran tersebut akan menerima program intervensi yang dilaksanakan oleh KPM. Kemudian murid-murid yang kurang mahir dalam kemahiran ini juga akan dibimbing oleh guru-guru mereka. Selain itu, murid juga akan didedahkan dengan pengetahuan ambil sekolah. Murid-murid bukan hanya belajar apa yang terdapat dalam silibus, mereka juga mengetahui isu-isu semasa dan mengetahui secara umum iaitu pengetahuan am yang sepatutnya diketahui semua. Contohnya apabila guru menanyakan tarikh-tarikh penting dalam negara kita seperti tarikh kemerdekaan, kemudian murid dapat menjawab dengan betul dan juga dapat menjawab dengan tepat. Jadi di sini guru boleh menilai dan juga menguji murid dengan menanyakan perkara-perkara umum seperti yang tadi. Selain itu, murid juga boleh mengembangkan pengetahuan dalam bidang lain seperti bidang sukan, bidang seni dan sebagainya. Bidang sebegini membolehkan murid meluaskan lagi kebolehan diri mereka. Contohnya dalam bidang sukan, murid boleh menyertai sukan hoki pada peringkat sekolah mereka. Dalam pada itu, mereka juga akan mempelajari bagaimana untuk bekerja dalam satu pasukan dan juga bagaimana untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Jadi di sini wujudlah keberanian dan juga keyakinan dalam diri murid untuk mencuba perkara baru. Selain itu, mengetahui pelbagai info terkini yang mana murid ini mengetahui isu-isu yang timbul sama ada di dalam
atau di luar negara. Pada zaman yang serba canggih ini, ilmu pengetahuan ini sangat mudah diperoleh dan juga sangat mudah dicari, dan info-info dan isu-isu terkini mudah diakses secara dalam talian sahaja. Seterusnya kita lihat kepada kesan yang kedua, iaitu percampahan kemahiran berfikir murid. Percampahan kemahiran berfikir murid ini kita lihat dari aspek kemahiran kognitif yang terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama pemikiran kreatif dan inovatif, yang kedua penyelesaian masalah dan penaklukan, dan yang ketiga keupayaan belajar. Jadi pemikiran kreatif dan inovatif ini boleh dijana melalui aktiviti-aktiviti yang menarik di dalam kelas. Seperti guru boleh mewujudkan proses pengajaran dan pembelajaran yang menarik dan juga berpusatkan murid. Jadi kat sini murid boleh diberikan peluang untuk meneroka ilmu dan juga memberikan idea dan juga pendapat mereka sepanjang sesi PDP berlangsung. Yang kedua, penyelesaian masalah dan penaklukan. Murid juga boleh melaksanakan perbincangan secara berkumpulan di dalam kelas. Mereka juga akan berkomunikasi antara satu sama lain dan mereka juga akan mencari jalan penyelesaian bagi satu-satu tugasan yang diberikan oleh guru mereka. Jadi kat sini kita boleh lihat bagaimana murid itu mencari idea dan menyampaikan pendapat sendiri di dalam kumpulan masing-masing. Okey, yang ketiga ialah keupayaan belajar, yang mana keupayaan belajar ni diterapkan dalam diri murid untuk memahami konsep tentang suatu topik, sama ada belajar secara sendiri ataupun belajar secara bantuan daripada orang lain ataupun guru ataupun rakan-rakan sebaya mereka lah. Ilmu yang diperolehi akan digunakan dalam menghadapi cabaran dalam kehidupan seharian. Yang seterusnya, kesan yang ketiga ataupun kesan yang terakhir ialah pembentukan peribadi dan jiwa murid. Okey, yang pertama kita lihat dulu definisi etika. Etika ini membawa maksud prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan bagi seseorang individu. Menurut Dr. H. Hamzah, etika ialah ilmu yang menyelidiki perkara yang baik dan buruk melalui perbuatan manusia. Kemudian kerohanian juga membawa maksud perihal rohani atau jiwa seseorang. Yang mana pengalaman peribadi yang unik diperoleh melalui pengetahuan diri sendiri. Jadi di sini murid yang mempunyai etika dan kerohanian yang baik akan berkelakuan yang positif dan juga mereka akan lebih bersikap beradab dan berdisiplin dalam kehidupan mereka. Antara aktiviti kerohanian dan moral, contohnya kurikulum dini atau tahfiz, Tiaqaf dan juga kurikulum pendidikan moral. Baiklah, secara kesimpulannya, setiap murid menjadi sasaran utama kerajaan untuk meningkatkan tahap pendidikan di negara ini. Murid-murid juga akan menjadi pembangun yang berwibawa dalam negara apabila mereka menguasai kemahiran asas di sekolah, contohnya kemahiran literasi dan kemahiran numerasi yang tadi. Kemudian pendidikan juga menjadi aspek yang terpenting dalam kehidupan murid dan juga dalam kehidupan masyarakat pada hari ini. Baiklah, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.